Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kali ini kita buat sedikit perbincangan ringkas mengenai topik panjang jisim dan isi padu cecair. Soalan penyelesaian masalah pada buku teks muka surat 131. Soalan ni saya pecahkan dua bahagian. Satu bahagian untuk muka surat 131 dan satu lagi untuk muka surat 132. So bersedia dengan buku teks masing-masing. Kita mula dengan soalan A. Sebotol air berisi padu 1 liter mempunyai jisim kira-kira 1 kg. Hitung jisim dalam gram air dalam jug yang ditunjukkan jika separuh daripada isi padu air itu telah diminum. 1 liter dan jisim dia 1 kg. 1 kg ataupun 1000 gram. Separuh telah diminum. Separuh ni 1/2. Nak dapatkan separuh, kita bahagi dengan 2. Jadi, untuk soalan ini, senang je. 1000 gram bahagi 2. Jadi, jawapan dia 500 gram. Sebab dia tanya jisim dalam gram. Dia tak tanya isi padu, tapi dia tanya jisim dalam gram. Sebab tadi dia bagi tahu 1 liter air ni bersamaan 1 kg. Jadi kita terus tukar dalam gram. Separuh telah diminum. Separuh ni 1/2. Nak dapatkan separuh, kita bahagi saja dengan 2. Jadi selesai untuk soalan A. Seterusnya terpergi pada soalan B. Secara purata, kuku jari tumbuh 0.1 milimeter setiap hari. Berapakah panjang dalam cm? Soalan ni jawapan dia kita kena tukar cm. Kuku yang tumbuh dalam tempoh seminggu. Seminggu ada 7 hari. Jadi kalau nak dapatkan 7 hari, kita darab 7. Kita darab dulu dengan 7. 0.7 milimeter. Jawapan tadi nak dalam cm. Jadi kita kena tukar unit. 0.7 bahagi 10. Ni awak kena ingat. Bahagi 10, gerak 1 titik. Jawapan dia 0.07 cm. Ni kena ingatlah. Kami, murid, cemerlang, matematik. Kena hafal ni, penukaran ni. Barulah awak senang untuk jawab soalan-soalan dia. Seterusnya terpergi pada soalan C. Soalan C. Rajah A menunjukkan isi padu air. So ada A dan B. A tu asalnya 200 ml. B setelah ditambah guli tu dia menjadi 250 ml. A asalnya 200 ml. B dia jadi 250 ml. Dia bertambah sebanyak berapa? Dia bertambah sebanyak 50 ml. Beza dia 50 ml. 50 ml ni pula datangnya daripada mana? Daripada 2 biji guli. Daripada 2 biji guli yang dimasukkan ni. Kat bawah ni kalau awak nampak ada guli. Soalan dia. Sabar dulu. Jumlah jisim guli yang dimasukkan itu ialah 10 gram. Jadi 2 biji guli ni sebenarnya berat dia ialah 10 gram. Berapakah bacaan paras air jika 50 gram guli dimasukkan? Kalau 2 biji guli ni 10 gram, dia dah naik sebanyak 50 ml. Macam mana pula kalau guli tu isi padu dia, jisim dia ialah 50 gram? Berapa banyak air yang akan bertambah? So daripada sini pun kita dah nampak 10 nak jadi 50 darab 5. Jadi kat sini pun kita darab 5. Jadi air akan bertambah sebanyak 250 ml.
pada silinder penyukat A. Asalnya dah ada 200. Okey, asalnya dah ada 200. Tambah lagi 250 ml. Jadi air yang terkini ada sebanyak 450 ml. Okey, jadi ini jawapannya. 450 ml. Okey, yang awak kena faham ialah perbezaan yang pertama tadi 50 ml. 50 ml tu disebabkan 2 biji guli yang berjisim 10 gram. Okey, ini yang 50 ml tu. Okey, kemudian soalan bagi tahu kalau dia tambah guli tu jisim 50 gram. Okey, kalau 10 gram tadi dah bertambah 50 ml, kalau 50 gram, kita nak kira macam mana? So dekat sinilah kita kena cari perkali dia. 10 nak jadi 50. 10 darab 5, 50. Jadi begitu juga dengan sebelah kiri ni, kita pun darab 5 juga. Okey, so kita guna kaedah kadaran lah. 50 darab 5, 250. Jadi air akan bertambah 250. Jadi jumlah air pada penyukat A ialah 450 ml. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan D. Okey, kalau kita tengok soalan D, dia beri pada awak jadual. Okey, jadual ni KL ke Port Dickson. Okey, saya buat short form je. Dia bergerak sejauh 90 km dengan 6 liter minyak. Okey, kemudian KL lagi ke Bukit Kayu Hitam. Okey, Bukit Kayu Hitam. 510 km. Tapi tak tahu berapa liter minyak yang dia gunakan. Berapa liter petrol yang dia gunakan. Okey, jadi soalan dia ialah berapakah isi padu dalam liter petrol yang digunakan jika dia memandu kereta yang sama dari Kuala Lumpur ke Bukit Kayu Hitam. So dekat sini awak tak ada clue lain melainkan 90 km 6 liter. So apa yang awak nak kena cari dekat sini? Apa yang kita boleh cari ialah kita boleh tengok 1 liter tu berapa kilometer dia boleh pergi. Okey, jadi 90 kilometer bahagi dengan 6. Okey, jadi 15 kilometer untuk 1 liter. 1 liter. Sekarang kita nak tahu 510 kilometer. Okey, kat sini awak kena guna try and error lah. Yang paling hampir. Kita dah tahu 15 kilometer 1 liter. Kita nak capai ke 510. Okey, jadi awak kena buat anggaran dulu. Okey, mungkin yang pertama kalau 15 darab 3, 45. So, saya darab 30. Anggaran saya 30 dekat sini. So, saya dapat 450 kilometer. So, sini pun saya darab 30. Jadi, saya dapat 30 liter. Tapi belum capai lagi. Tak sampai lagi 510. Saya nak buat apa lagi? Okey, saya tambahlah. Saya tambahlah. Kalau 15 km 1 liter kan? Okey, saya tambah 30. 30 km 2 liter. Jadi kat sini 32. Kat sini dah jadi 480 km. Okey, sikit lagi. Okey, saya tambah lagi 30. 30 km. Sini pun kalau 30 km kena tambah lagi 2 liter. So, sini dah jadi 34 liter. Kat sini dah jadi 510 km. Okey, ini yang kita panggil try and error. Kita cuba jaya. So, kita dah dapat jawapannya ialah 34 liter. Atau mungkin ada cara lain yang awak rasa bersesuaian. Kita boleh cuba. Okey, atau kita boleh cuba untuk dapatkan berapa kali ganda 90 km tu. Okey, so kat sini 90 km. 90 km asalnya. Okey, saya kecilkan sikit dia menjadi 30 km. Ni kita cuba guna kaedah try and error lah. Cuba jaya. Okey.
Okey, itu cara yang pertama tadi. Okey. Kalau 90 km, saya tukar je 30 km, 6 liter akan jadi 2 liter. Sebab saya bahagi dengan 3. Okey, so daripada sini, daripada 30 ni kita nak jadi dia 510 km. Kat sini kita kena tahu berapa perkali dia. Tapi nak tahu ni senang je sebenarnya. Kita bahagilah. Okey, 510 km bahagi dengan 30. Bahagi dengan 30. Okey, 210 sifir 3 pun boleh ni. Okey, so 7. 210. So, perkali dia ialah 17. Maksudnya, nak dapatkan 510 ni, kita darab 17. Okey, kalau kiri kita darab 17, kanan pun kita darab dengan 17. Okey, dan kita akan dapat jawapan 2 darab 17 ialah 34 liter. So, jawapan dia sama. Dan awak pun mungkin ada kaedah lain juga yang bersesuaian. So, tak ada masalah. Kita cuba je. Okey, ini untuk D. Okey, dan yang terakhir kita tengok soalan E. Okey, untuk soalan E, gambar menunjukkan isi padu parti santan di dalam sebuah jug. Okey, so dekat sini dia tunjuk 2400 ml. 1/4 daripada isi padu santan digunakan. So, 1/4 daripada ialah darab 2400 ml. So, bila didarab, okey, darab bahagi akan dapat 600 ml. Okey, isi padu santan itu dicampurkan dengan 120 gram cendol. Okey, so santan 600 ml. Okey, cendol 120 gram. Untuk menyediakan ais cendol, berapakah isi padu santan dalam ml yang digunakan untuk 600 gram cendol? Okey, so sekarang dia beri pada kita 600 gram cendol untuk kita cari berapa isi padu santan. So, dekat sini kita guna nisbah kadaran lah, kadaran. Okey, apa perkali dia? 120 nak jadi 600. Okey, kita boleh potong sifar. Kita boleh potong satu sifar. Okey, 12 nak jadi 60. Dalam sifir apa? Dalam sifir 12 darab 5. So, kalau sebelah kanan kita darab 5, sebelah kiri pun kita darab 5. Okey, sifar 6 darab 5, 30. Jadi, sekiranya ada 600 gram cendol, santan yang diperlukan untuk dapat sukatan yang sama dengan yang atas tadi ni, okey, ialah sebanyak 3000 ml. Okey, kenapa? Sebab saya guna kaedah, saya cari perkali dia berapa. 120 gram nak jadi 600 gram darab berapa? Tadi saya potong satu sifar untuk mudahkan awak dapat darab berapa. Okey, so kita dah dapat darab 5. So, sebelah kanan kita darab 5, sebelah kiri pun kita darab 5. Kena sama, kena balance. So, kita dapat dah jawapan. 600 darab 5 sama dengan 3000 ml. Okey, itu saja sebenarnya. Nampak je soalan tu panjang. Sebenarnya, mudah untuk diselesaikan. Okey, video saya bahagian kedua untuk muka surat 132. Kita sambung lagi, ada beberapa soalan lagi okey untuk tajuk ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.